Beliau adalah salah seorang daripada 5 hakim kanan yang digantung tugas ketika krisis kehakiman negara pada tahun 1988. Beliau juga seorang hakim yang dihormati serta diiktiraf antara hakim yang terbaik pernah ada di Malaysia. Walaupun digantung tugas dan dilanda dengan pelbagai dugaan, beliau bangkit melawan dan pada 11 Januari 1996, mayat beliau ditemui terbujur kaku dengan kepalanya ditembusi peluru. Apakah sebenarnya yang terjadi? Ikuti kupasan selanjutnya. Jalan Sir Husin yang terletak di Pulau Pinang merupakan jalan yang diabadikan sempena nama Husin Hassan Ali Abdul Kadir. Beliau adalah seorang peguam yang terkemuka di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Husin mempunyai 6 orang anak, iaitu 2 orang anak perempuan dan 4 orang anak lelaki. Di kalangan anaknya, Yusuflah yang paling menonjol dan diharap dapat mengikut jejaknya menjadi peguam. Semenjak kecil, kebijaksanaan Yusuf terselah dan dia lulus peperiksaan senior Cambridge ketika berumur 15 tahun. Pada waktu itu, usia untuk menyambung pelajaran ke kolej mestilah minimum 17 tahun. Oleh kerana itu, Yusuf terpaksa mengulangi peperiksaan senior Cambridge dan pada tahun berikutnya, dia dibantu oleh bapanya Husin untuk memasuki sebuah kolej yang terkenal di Singapura, iaitu Raffles College. Kolej elit ini merupakan pilihan utama bangsawan dan pemimpin tinggi Singapura dan Malaysia untuk menghantar anak-anak mereka. Yusuf merupakan pelajar yang paling muda dan mendapat lebih perhatian. Perkara ini tidak disenangi oleh senior-seniornya, termasuklah seorang senior yang bernama Lee Kuan Yew. Dia dan rakan-rakannya sering membuli Yusuf di kolej. Perkara ini berlarutan beberapa ketika sehinggalah Perang Dunia Kedua tercetus. Yusuf terpaksa pulang ke Pulau Pinang akibat tidak dapat meneruskan pengajiannya kerana peperangan yang berlaku. Ketika Jepun berkuasa di Tanah Melayu, Yusuf dilantik sebagai penterjemah oleh kerajaan kerana kefasihannya berbahasa Jepun. Pihak Jepun yang kagum dengan kebolehan Yusuf kemudian menghantarnya ke Jepun atas biasiswa Monbusho untuk menyambung pelajaran. Dia terpilih memasuki Kyoto Imperial University dan meneruskan pengajian undang-undang. Selepas perang berakhir, dia pulang ke Tanah Melayu dan kemudian meneruskan lagi pengajian di London University. Selepas lulus dengan cemerlang dan pulang dengan mendapat kelas pertama dalam pengajian undang-undang, Yusuf mula memasuki bidang kehakiman pada tahun 1959. Dia kemudian mendaki tangga kerjaya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di Tanah Melayu pada tahun 1974 dan kemudiannya dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1982. Yusuf dikenali sebagai singa undang-undang Commonwealth kerana ketegasannya dalam penghakiman dan berpaksikan kepada keadilan. Selain daripada kisah ketegasannya sebagai hakim, Yusuf juga dikenali sebagai seorang suami yang sangat menyayangi isterinya. Yusuf telah berkahwin untuk kali kedua. Hasina yang berbangsa Cina telah menambat hati Yusuf walaupun jarak umur Hasina 10 tahun lebih tua. Pasangan ini sering dilihat menghabiskan masa bersama dengan menonton wayang dan bersiar-siar. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu yang mudah kerana Hasina pada awal perkahwinannya adalah anak Cina yang bertutur dalam bahasa ibundanya. Jodoh pasangan ini tidak lama. Hasina yang telah didiagnosis mengidap kanser tekak mula merosot kesihatannya. Yusuf amat sedih melihat keadaan isteri yang dicintai. Dalam keadaan yang sukar itu, Yusuf yang juga mempunyai penyakit jantung jatuh sakit. Pada mulanya dia menolak untuk melakukan pembedahan jantung dan rela mati dahulu sebelum isterinya. Dia kemudian menukar fikiran apabila ditanya oleh sahabat dan ahli keluarganya siapakah yang akan menjaga Hasina jika dia mati dahulu. Yusuf kemudian bersetuju menjalani pembedahan jantung dan sihat seperti sedia kala. Selepas itu, dia menjaga Hasina dan sanggup mendermakan buah pinggangnya kepada Hasina yang sedang sakit kerana isterinya mengalami pula masalah buah pinggang tidak berfungsi. Kasih sayangnya terhadap Hasina tidak berpenghujung, tetapi takdir Tuhan telah memisahkan mereka. Hasina menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 1993 di Pulau Pinang. Yusuf meratap hiba atas kehilangan isteri yang dicintai.
dia merasakan separuh jiwanya telah hilang. Kenangan dan ingatannya terhadap isterinya tidak pernah terhenti. Setiap tahun, pada hari ulang tahun kematian Hasina, Yusof akan membeli ruangan iklan sebuah akhbar berbahasa Inggeris tempatan untuk menyiarkan puisi kepada Hasina. Puisi ini yang ditulis dalam bahasa Latin akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Baik-baik kata puisi yang ditulis menggambarkan perasaan cinta kepada arwah Hasina. Yusof dikatakan mengalami kemurungan dan merasakan hidupnya tidak bermakna lagi selepas kematian Hasina. Pada 11 Januari 1996, Yusof telah membunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Mayatnya dijumpai di dalam rumahnya yang terletak di Taman Jesselton, Pulau Pinang. Pihak polis mendedahkan kematiannya akibat tembakan dari jarak dekat yang menembusi bahagian kanan kepalanya. Polis juga mengesahkan kematiannya tidak ada unsur-unsur jenayah dan pistol yang digunakan adalah milik Yusof. Allahyarham kemudian dikebumikan berdekatan kubur isterinya. Kematian Tan Sri Yusof Abdul Kadir menggemparkan ramai pengamal undang-undang yang mengaguminya. Siapa yang menduga di akhir-akhir hayatnya beliau mengambil keputusan menamatkan riwayat hidupnya sendiri akibat kemurungan kerana kehilangan isterinya yang dicintai. Of all the queen that ever lived, I choose thee to rule me, mine very own Hasina. Sekian, terima kasih.